أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفعنا يا الله، ارفعنا يا الله، ارفعنا يا الله، وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 28 tengah-tengah tu kata dia, dan ada pun kanak-kanak yang gugur. Ada pun kanak-kanak yang gugur. Cerita apa ni? Sambungan kita berkenaan dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Ada pun kanak-kanak yang gugur. Gugur ni, istilah gugur siapa dia? Iaitu kanak-kanak yang gugur ia padahal belum sempurna 6 bulan masa kandungannya. Itu maksud gugur. Kalau lepas pada 6 bulan tu dia tak panggil gugur dah. Dia panggil beranak dah. Nampak? Sebab apa? Sebabnya sekurang-kurang kita mengandung, sekurang-kurang kandungan 6 bulan. Tambah lagi 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Itu masa paling kurang kita mengandung. Jika sekiranya tak cukup 6 bulan, anak tu memang tak hidup. Tak cukup 6 bulan, tak hidup. Nampak tu? Tu dia. Kalau 6 bulan, insya-Allah hidup. Walaupun duduk dalam tabung uji pun, dia hidup dah insya-Allah. Kalau kena molek lah. Kena molek tak hidup juga 6 bulan ni. Nampak tu? Tetapi kebanyakan orang mengandungnya 9 bulan lah. Kalau ikut pada doktor hospital, dia tetap selalu dah 9 bulan. Padahal bukan 9 bulan. 9 bulan tu kebiasaan. Nampak? Kebiasaannya 9 bulan. Tapi hospital dia tetap selalu 9 bulan. Lebih tak boleh, kurang tak boleh bagi dia. Nampak? Kurang tak boleh, lebih tak boleh. Tu satu benda juga tu. Sebab apa? Sebab dia tak pandang kepada masalah hak dalam agama kita. Tu kadang-kadang hospital ni kena ambil kira. Kita boleh percaya, kita boleh pakar, kita boleh guna hospital. Tetapi ada kalanya kita tak apa nak boleh guna kalau sekiranya tak kena dengan hak agama. Kita tak boleh nak guna, tak boleh nak pakai kalau tak kena dengan hak agama kita nak. Banyak juga perkara yang hak yang dia kaji tak boleh pergi. Tapi hak agama kita kata ada. Tu kita kena pakai hak agama kita.
Tidak macam penyakit misteri contoh. Doktor dia tak percaya benda-benda gitu. Nampak sihir-sihir dia tak percaya. Sedangkan sihir ni sampai kita kadang-kadang ke kampung pun ada mari cakap apa sihir-sihir zaman lain ni tak ada dah hatu-hatu sihir-sihir. Siapa dia kata tak ada? Nampak tak? Dia tak kira hak tu. Masalah hatu ni masalah syaitan. Masalah sihir ni ada sampai bila-bila. Tapi doktor dia kata tak ada. Nampak? Dia kata tak ada benda tu. Itu kita tak boleh pakar tu. Kita tak boleh pakar. Begitu juga masalah mengandung. Kita tak boleh pakar. Dia kata 6 bulan apa semua. Dia kata 9 bulan lah kot. Mana-mana pun 9 bulan. Maka kita tak boleh pakar begitu. Sebab apa? Sebab dalam ilmu kita, dalam kitab kita 6 bulan mengandung. Dan sebanyak-banyak mengandungnya sehingga 4 tahun. Sehingga 4 tahun. Kalau ikut doktor tak mudah. Lebih pada 9 bulan belik tekuk dia kata dia. Nampak? Apa benda ni orang panggil dah orang pusat tu belik tekuk dah. Jadi kita tak mahu pakar buah tu. Tak mahu pakar buah tu. Nampak tak? Hak dia betul lah kebetulan sungguh dia kaji pun belik tekuk dia sungguh. Tetapi tidak mestinya semuanya begitu. Dia. Jadi mari hukumnya kalau sekiranya anak dalam kandungan tu tak sampai 6 bulan. Maka beranak. Maka tak sampai 6 bulan beranak dia panggil gugur. Tak masuk. Dia panggil tak masuk. Dia kan macam buah je kau. Kalau butir tu lembek dengan lagi. Kecuali pelang siang je lah. Dia bubuh habak kabak tu tak sekira lah. Duriang dia bubuh habak kabak. Tidak kok lain tu. Tabung uji guana-guana cerita kok lain. Nampak? Duriang dia tu butir lembek. Tapi masuk oleh orang ada dah manis. Rasalah manis tu. Sedap tu nombor 5. Tapi tak kira lah. Tapi maknanya hak tu lain cerita. Cuma kalau manusia bawah pada 6 bulan tu kira dah hidup lah. Bukan anak lah tu. Sebab sekurang-kurangnya 6 bulan 2 lahzah. Dia. Baik. Ada yang mengandung sampai hingga 4 tahun dan sebagainya. Dia cerita mari kata Imam Syafi'i 4 tahun duduk dalam perut ibunya. Nampak? Malai-malai ada tak belik pun tekuk. Dia orang pusat dia tu. Orang pusat dia tak belik pun. Nampak tu? Sebab itu kita kena ambil kira juga hak agama. Jangan kita ambil kira hak sains sekara je. Baik. Yang gugur ni itulah kanak-kanak yang gugur ia padahal belum sampai 6 bulan masa kandungannya. Hak ni kalau gugur begini kita nak hukum lagu mana? Nak mandi juga ke, nak semayang juga ke, nak kapang juga ke, nak tanam juga ke, gimana? Maka hukumnya. Ni mari hukum. Jika tiada zahir padanya. Ni banyak sangat ni orang tanya masalah ni. Tok Imam tu kapung orang tanya sangat ni. Kena ingat baik ustaz-ustaz kapung ni orang tanya. Ni memang biasa orang tanya. Lagu mana kau ustaz weh telefon mari, WhatsApp mari. Anak saya ni tak cukup 6 bulan beranak, gugur. Dan buat guna nak kena semayang juga ke? Nampak tu? Kata dia, jika tiada zahir padanya tanda hidupnya. Tak ada zahir tanda hidup. Zahir tanda hidupnya, di antara zahir tanda hidup, dia keluar tu bunyi sekali menangis. Ataupun dia tubik-tubik tu gerak sikit. Itu tanda hidup. Dan tiada zahir pula kejadian anak Adam. 2 perkara ni. Kejadian anak Adam pun tak nampak lagi. Setokor baru nampak. Dia tu kurang pada 6 bulan ni. Kurang pada 6 bulan. Orang kata 5 bulan tu sifat dah. Betul lah sifat dia nak cerita ni. Kurang pada 6 bulan ni. Sebulan pun kurang pada 6 bulan. 3 hari pun kurang pada 6 bulan. Kena ingat baik. Jangan ingat kira kurang pada 6 bulan kau. 5 tahun setengah baru kurang pada 6 bulan. Bukan. 3 hari pun kurang pada 6 bulan. Itu dia. Jadi kejadian anak Adam. Sebab dia ukur start daripada tak sempurna mengandung. Tak sempurna mengandung. Kemudian tak ada kejadian anak Adam. Tak nampak lagi. Dah lah dia tu tak ada menangis sikit. Tak ada bergerak sikit. Tak ada hidup lah. Tak ada hidup. Tak ada tanda sikit. Kemudian kejadian anak Adam pun tak ada nampak lagi. Kepala pun duduk warna. Tangan pun tak ada zahir. Kaki pun tak ada zahir. Tak ada sikit. Nampak tu? Maka tiada wajib atas kita sesuatu daripada yang 4 perkara itu.
tak wajib sikit, tak wajib mandi, tak wajib kapan, tak wajib semayang dan tak wajib tanang. Nampak? Tak wajib tanang. Jangan kita pukul kata bawah pada 6 bulan tak wajib semayang belaka. Dah, ni syarat dia. Jangan kita pukul kata bawah pada 6 bulan tak cukup 6 bulan maka tak wajib tanang. Tahu lepo je. Dah, syarat dia tak ada nampak, tak ada tanda hidup. Menangis baik, gerak baik, hohek sikit pun tak ada. Yang pertama, yang keduanya tidak bersifat manusia lagi. Tak ada nampak tengok tu kalau tunjuk orang tak tahu kita gugur. Kita ambil benda tu kita tunjuk orang. Pun tengok ni pun benda ni. Aku tak kenal benda ni. Macam darah gitu ya, macam daging gitu ya. Mau ambil dua ni daging apa lagu ni? Kalau lagu tu tidak ada rupa manusia. Kalau lah dia ada bentuk dah kepala, ada kaki, ada tangan, ada walaupun kecil, maka itu bentuk manusia. Nampak? Ni tak ada bentuk manusia ni. Tak ada wajib atas 4 perkara ni. Biasa orang umur sebulan ataupun 2 bulan, bawah pada 4 bulan biasa. Bawah pada 4 bulan biasa kalau gugur, hak ni tak ada benda ni cerita dia. Hidup pun tak ada, rupa manusia pun tak ada. Maka tak wajib. Nampak? Tetapi sunat dibalut akan dia dengan kain dan ditanang akan dia. Sunat je balut dengan kain, buku sikit dengan kain. Lepas tu cakur tepi tiang rumah kita tu, tanang situ. Kalau tak tanang pun tak ada jadi masalah. Lepo. Dalam kitab lain, kitab ni ada kedok tak tahulah. Ni. Buang je. Dalam kitab macam kitab dalam kitab Matla'il Badrain. Nampak? Dalam kitab Matla'il Badrain dia kata lepo je lah. Anjing makan ke kucing makan ke mana dia tu bukan manusia lagi. Itu masih lagi bukan manusia. Nampak tu? Lepo. Bukan suruh lepo kalau tergamuk. Tak iman tau. Dia kena faham tau. Macam tak iman dia hanggut lalu. Dia faham. Ni kalau ada faham tu saya boleh dia tahu. Pergi wayak kedai kopi kata ustaz mengajar kalau tak cukup. Kalau tak ada tu kena lepo. Tak boleh tanang. Ayat dia. Tak boleh tanang. Kena lepo. Tu lain. Larilah tu. Tajuk larilah kalau bunyi begitu. Bukan begitu. Maknanya kalau kita buang saja begitu pun tidak jadi masalah. Tak berdosa. Tetapi sunat kita balut. Dah ayah mandi balut je. Balut je tanang. Gak kemudian kita pergi kepada hak yang kita duk buat tu uri. Uri. Ataupun dia panggil apa uri ni? Orang panggil apa sini? Temuning. Kita orang Terengganu panggil temuning. Tu orang KL dia panggil uri. Tak apalah mana-mana. Tak iman tau. Hak ni apa? Dia kadang-kadang orang ialah itu adat saja. Dia basuh dia buku dengan kertas dia tanam. Adat saja. Tetapi bukanlah jadi kena buat begitu. Tidak. Tak datang siapa pun tak ada jadi masalah. Cuma kita orang Melayu lembut. Perangai ada sopan satu, Allah tak tergamuk weh. Tak tergamuk tu mari tak tergamuk basuh. Ubuh dalam sing basuh. Nampak tak? Tidak menjadi masalah. Jangan kata bida'ah lah. Tak bida'ah lah. Mung ni paruk. Boleh ke buat bida'ah ni? Bida'ah lah kata dia. Nampak tak? Tak perlu. Dan kita orang buat begitu. Muncullah dia hormat kepada salah satu daripada anggota kita. Salah satu daripada anggota. Tapi itu tidak anggota sungguh. Dia anggota sungguh ni tangan, kaki, telinga, hidung. Itu baru anggota. Hak ni tak. Nampak tu? Hak ni hanya darah sahaja. Darah yang lebihan yang menjadi manusia. Hak lain tu jadi manusia. Hak dia lebih. Darah dan dagingnya jadi daging yang lebih. Nampak tak? Dia. Macam gak ayam kok. Kulit telur. Dia tubik tadi patut-patut kulit telur. Kulit telur dia tak cara dah. Teruk gila. Gitulah. Temuning ni ibarat kata kulit je. Sarung. Ataupun sarang kepada nak jadi manusia. Hak kita hormatnya ialah manusia ni. Hak ni pun kalau manusia ni kalau tak jadi manusia lagi. Darah stokor lagi macam temuning tu lagi. Maka kita boleh lepo. Boleh kalau kita nak lepo dalam tong sapo. Mu lepo anak mu datang siapa? Anak lepo lagi. Tak jadi anak lagi.
Tak jadi manusia lagi. Nampak tu? Deh. Tu. Tapi tak tergamak weh. Nak basuh juga. Nak bukuh juga. Nak kita kambuh juga sikit. Nampak tu? Basuh tak perlu dah. Dia kata sunat balut dengan kain. Kemudian tanang. Itu saja. Sunat je. Itu hak orang. Kalau terbuning dah. Kata dia baik. Tiada wajib kita sesuatu daripada empat perkara itu. Tetapi sunat dibalutkan dia dengan kain. Dan ditanam makan dia. Habis. Habis satu masalah. Masalah lain pula. Dan jika tiada zahir padanya tanda hidup. Tiada zahir padanya tanda hidup. Tubik-tubik mati dah. Setengah kita sebut mati dalam perut. Ada kan kita dengar cerita mati dalam perut? Tak ada zahir tanda hidup. Tanda hidup ni dua je zahir dia. Gerak walaupun sikit. Bergerak walaupun sikit. Tubik tu. Masa tubik bukan dalam perut. Tubik gerak sikit. Ataupun bunyi suara. Itu tanda hidup. Nampak tu? Itu dia. Tiada zahir padanya tanda hidupnya. Tetapi ada zahir padanya kejadian Adam. Hak ni bawah pada 6 bulan lah ni. Bawah pada 6 bulan. Ada kejadian anak Adam. Nampak ada tangan, ada kaki dah. Nampak dah ada kepala tapi tak hidup. Nampak? Maka wajib atasnya kita kerjakan padanya 3 perkara. Tu 3 perkara kena ingat. Bawah pada 6 bulan. Ada dah rupa manusia. Tangan ada, kaki ada. Kepala ada. Tubik-tubik tak hidup. Tak hidup. Kena buat 3 perkara. Yang lain daripada semayang. Maknanya kena basuh. Mandilah. Kena kapan. Kapan ambil punca kain je. Kain-kain hok. Kain-kain raja bekas bini jahit tu. Hak dah habis buku tu ambil buku-buku je lah. Kecil je. Biasa besar-besar ni je. Anak. Hak ni 6 bulan ni. Bawah 6 bulan. Kadang besar ni. Tapi berupa dah. Nampak tak? Itu dia. Kemudian. Mandi kapan. Dan tanang. 3 perkara tu. Semayang. Semayang tak kena. Jangan semayang. Kata dia dan haram disemayangkan atasnya. Haram kita semayang. Nampak? Haram kita semayang. Tak boleh semayang. Hak ni hak cukup dah. Kalau hak tadi lagi. Kalau kita semayang lagi haram. Haram semayang. Deh. Nampak tu? Dan habis 2 masalah. Hak budak sana ni. Hak budak sana 2 masalah dah. Dan jika ada zahir padanya. Ni yang ketiga. Masalah yang ketiga. Kena ingat. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup. Seperti bersuara atau bergerak-gerak. Tu 2 tu. Tanda hidup. Sama ada suara ataupun bergerak sikit je. Tu makna hidup. Ataupun 2-2 ni. Nampak? Salah satu. Ataupun 2-2. Kemudian daripada keluarnya lah. Ada tanda hidup. Lepas ada keluar. Lepas tu mati lah. Mati lah. Dan jika kurang daripada 4 bulan. Tapi dia keluar saning belum pada 4 bulan. 4 bulan. Iaitulah 16 minggu. Betul ke tak? Doktor kata. 16 minggu kan? Doktor kata kalau 16 minggu 4 bulan ni tiup nyawa. 14 bulan pula. 4 bulan 16 ataupun 16 minggu. Berapa minggu 4 bulan. Berapa? Tu tau. Cukup 16 minggu tempoh mengandung, maka tiup roh. Tiup roh. Baik. Masalahnya jika ada padanya tanda hidup, bersuara atau bergerak. Kemudian daripada keluarnya. Dan jika kurang daripada 4 bulan masa kandungannya itu sekalipun. Kebiasaannya kalau keluar 4 bulan ke atas.
anak tu bergerak. Dan biasanya bersifat walaupun kecil. Anak tu bergerak ataupun anak tu nangis. Bersuara. Bunyi. Dia bunyi sekali tu baik. Itu ada nyawa. Nampak? Itu dia. Tapi kalau keluar kurang daripada 4 bulan. Sekalipun ada juga waktu gerak. Deh. Maka iaitu seperti orang besar jua. Kalau dia ada tanda hidup. Dia tu baik biasanya tanda hidup 4 bulan ke atas. 4 bulan tu baik gerak sikit. Dia dah bersifat gerak sikit mati. Maka hak ni kata dia macam orang dewasa juga. Kita uruskan jenazah macam orang dewasa. Walaupun tak sampai 6 bulan. Nampak? Walaupun tak sampai 6 bulan. Kalau tak sampai 4 bulan pun, tiba-tiba tubik bunyi suara, maka samalah hukum dia. Buat macam orang besar juga. Maka wajib kita kerjakan padanya 4 perkara yang tersebut. 4 perkara yang tersebut. Itu masalah ke apa? Masalah yang ketiga dah. Adapun kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan pula. Masalah yang keempat kan? Itu dia. Kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan. Masa kandungannya lebih pada 6 bulan. Maka wajib kita mandi akan dia dan kapan akan dia dan semayang akan atasnya dan ditanam akan dia. Jikalau keluar ia padahal mati dan jika tiada zahir padanya kejadian anak Adam sekalipun. Tubik-tubik 6 bulan lebih, 6 bulan atau berkata tak ada benda satu rupa manusia stokor. Tapi mengandung 6 bulan dah. Maka hak ni wajib kita mandi, kapan, semayang dan tanam. Kalau lebih pada 6 bulan. Sama ada dia lahir berupa manusia, dia lahir sama ada mati, tak ada tanda hidup sikit. Dia lahir sama ada dia lahir itu tak ada rupa manusia dan tak ada suara, tak ada bergerak. Semua tu kalau 6 bulan tak kata, wajib kita mandi, kapan, semayang dan tanam. Maknanya ukuran kita bila ada satu-satu masalah bini kita ataupun anak kita beranak, berlakulah keguguran. Bila sebut keguguran, yang pertama bawah pada 6 bulan. Yang kedua mati beranak lepas pada 6 bulan ke atas. Itu kategori kita dulu. Mula-mula sekali. Kalau orang tanya masalah, tanya anakmu ni 6 bulan ke bawah 6 bulan ke atas pada 6 bulan. 6 bulan ke bawah ataupun ke atas 6 bulan. Kalau dia kata atas pada 6 bulan, maka nak buat guna. Tak payah tanya hidup masa tubik tu gerak tak bergerak, tak payah tanya. Tak payah tanya tubik tu bersifat ke tidak bersifat. Tak payah tanya. Kalau dia kata 6 bulan setengah dah mengandung, tiba-tiba tubik mati, hak ni tak payah tanya jadi tak jadi orang. Tak payah tanya masa tubik tu ada tanda hidup ke tak ada tanda hidup. Kena buat guna. Kena urus sebagaimana mayat biasa. Iaitulah kena wajib mandi, wajib kapan, wajib semayang dan wajib tanam. Nampak? Wajib tanam. Kalaulah 6 bulan ke bawah, tak sampai 6 bulan mengandung, gugur, maka hak ni kita kena tanya banyak. Yang pertama tubik itu jadi orang ke tak lagi? Nampak? Jadi bersifat ke tak lagi? Kalau dia kata bersifat dah, macam orang dah, tanya yang kedua, ada tanda hidup ke tak?
Ada tanda hidup ke tak? Dia kata ada tanda hidup dah. Awak guna. Belum sampai 6 bulan. Bersifat. Dan lahir ada tanda hidup. Gerak ke suara. Awak guna ni. Ha? Kena buat 4 perkara. Kena buat 4 perkara. Iaitulah kena mandi, kena kapan, kena semayang dan kena tanang. Hak bawah pada 6 bulan ni. Kalau hak 6 bulan kata tadi, tak ada tanda-tanda gapo pun, 4 perkara kau. Kemudian dia kata anak dia, bini dia ni gugur. Siapa kedak 6 bulan? Tak siapa. Kita pun tanyalah, anak tu guana dah hak gugur tu. Dia kata tak ada sifat benda satu lagi. Tapi tanda hidup ada bunyi suara nangis sikit. Bunyi. Sekali tu je bunyi, lepas tu tak ada. Tak sampai 6 bulan. Dan tidak bersifat. Tapi ada tanda hidup. Anak awak guana. Buat 3 perkara. Sebab dia ada tanda hidup. Apa dia 3 perkara? Yang pertama, mandi. Yang kedua, kapan. Yang ketiga, tanang. Haram disemahyangkan dia. Ada pula bagi cerita anak dia beranak, anak sulung beranak. Lepas tu tak sampai masa kata dia. Tak sampai masa bila? Berapa bulan? Tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan. Dia. Lepas tu tak sampai 6 bulan. Beranak lagu mana? Ada rupa orang ke tak? Tak ada. Tak ada rupa orang. Tak ada kepala, tak ada tangan, tak ada apa. Dah tubik tu ada tanda hidup ke tak? Tak ada tanda hidup. Hak ni nak buat guna. Nak buat guna? Tanang je. Sunat di kapan akan dia dan sunat ditanam. Boleh kita buang. Dah molek nak pergi tanam, nak pergi buang tu, anjing lalu pak lepokannya, anjing pun pak gonggong buat lari. Kalau dalam kitab Mutalim hari harus diberi makan kepada anjing. Nampak? Jangan kata kasar pula tu dalam kitab sebut. Harus diberi makan kepada anjing. Maknanya kategori kita yang pertama kita ambil 6 bulan ataupun tak. 6 bulan cukup 6 bulan ataupun tidak cukup. Kalau cukup 6 bulan tak ada apa-apa. Mati ke tak mati ke, bersifat tak bersifat macam orang tua. Iman tak? Betul tak Iman? Betul tak? Ingat ke tak tahu? Ingat dia. Dia. Yang kedua, kurang pada 6 bulan. Kurang pada 6 bulan, ni banyak cerita. Nampak? Banyak cerita bersifat ke tak bersifat, hidup tak hidup. Tu habis itu. Mana dah tadi? Adapun kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan, masa kandungannya itu wajib kita mandikan dia. Kapan akan dia dan semayang atasnya dan ditanam akan dia. Jikalau keluar ia pada mati sekali, dan jika tiada zahir padanya kejadian anak Adam sekali. Hal ni 6 bulan tak kata. Jika ketahui akan dia anak Adam. Jika ketahui akan dia anak Adam. Kalau dia keluar ni kita tahulah kata ni anak Adam, bukan kata busung keluar. Pak dia beranak tu 6 bulan tak kata stoko. Stoko ni cek tengok ni bukan busung ni. Tahu busung ni dalam perut. Orang puang biasa dalam perut dia jadi macam ngandung perut dia besar. Dia busung. Dia putu horak busung tu pak tu baik. Tengok ni busung ni bukan anak ni lagu ni. Maka hal ni dah apa lagi buang tahu jelah.
Nampak tu? Kalau kata ni anak ni bukan busung ni lagu ni jenis ni anak tapi tak nampak dia satu sekali pun wajib mandi, wajib kapan, wajib semayang, wajib tanang. Kalau sekiranya 6 bulan. Stokor bulak molek-molek ada. Nampak tu? Kerana keluar ia daripada ta'rif gugur. Sebabnya 6 bulan ke atas bukan dinamakan 6 bulan ke atas tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan gugur. Sebab ta'rif kita sekurang mengandung 6 bulan. Lepas pada 6 bulan kalau tubik tu beranak. Sebab cukup dah tarikh mengandung. Kalau kurang pada 6 bulan, ini baru panggil gugur. Baru orang panggil gugur, buah putih. Kalau 6 bulan tak cukup 9 bulan orang panggil buah hukam, tua dah. Tua dah kalau buah pedak orang kuning dah dalam kasih tu. Boleh ambil dah. Nampak tu? Kalau pedak dak nanti kemasak baru boleh ambil. Insya-Allahnya begitulah. Syahdan bermula sekurang-kurang mandi itu tengok nak mandi pula ni. Dah kategori dah tadi hak mana boleh mandi, hak mana tak boleh mandi. Nampak? Sekurang-kurang mandi itu iaitu meratakan air pada segala zahir badannya. Hak zahir badan ni celuk dalam sungai dengung seluk. Nampak boleh belaka dah air mengalir air sang rata belaka dah ambil. Kapan je. Dengan basah-basah begitu tak lak-lak tu. Boleh. Tidak zahir badan. Kemudian daripada dihilangkan najis yang ada pada badan. Tapi kena hilangkan najis dulu. Najis itu dia masalah. Apa tak? Kena pecek perut dulu. Tu kepecek perut lah, apalah, kena berdiri lah, kena bukan berdiri, kena bercokor lah. Dan sebagainya untuk apa? Semata-mata nak buang tahi, bimbang takut. Bimbang takut, kek dia keluar. Sebab dia orang mati ni dia tak ada napis dah, dia terbuka habis dah. Dia terbuka habis. Hak mana yang dia makan tu kadang-kadang hak dak hadang, dia tubik ke mulut. Kadang-kadang orang mati, saya pun dah jumpa orang mati kadang-kadang hitam mulut. Kata buat apa hitam ni? Ingat ke tahi hitam dak, baru sudah minum air kopi. Dia sudah minum air kopi, dia nak mati, dia buat air kopi. Minta dengan bini dia buat mari air kopi tu, buat air kopi sini, pasal nak minum air kopi dak. Buat air kopi minum, pas dalam perut dah air kopi tu. Tapi dia tak proses lagi nak jadi tahi. Pak dia mati. Kawan tu tubik semula lah. Dah duduk dalam perut nak apa, mudah proses juga. Baik aku tubik ke mulut. Nampak tak? Hitam. Tu kena bersih. Lepas tu hak dalam perut dah ni, hak jadi tahi ni, kita pecek-pecek perut tubik. Tubik tu kok, kita bersih. Tu peranan orang mandi. Bersih dulu. Dia tak ada sarung tangan plastik tu, geluh-geluh tu. Hak getah tu tak ada. Pakai tangan, sarung, buat ngekain. Basuh. Apa tu? Kalau banyak atau bau busuk, jawab dia, tangan ni bau sampai lekat tangan. Berapa hari? Seminggu dah hilang lagi. Hilang masa kering dan tangan tu peluh, dia tubik mula. Dia masuk dalam daging, dia masuk dalam kulit. Bau mayat ni kalau kita mandi dia masuk dalam kulit. Ikut bulu roma. Bila peluh, pak tubik, siung, betul-betul mayat. Kalau dulu. Tu. Tok saya pun nak cerita lah tu. Hak molek-molek orang dah panggil dia. Hak mayat lama dah jumpa dalam rok. Dah orang dulu main dalam rok. Buat kebun. Len ni kebun pun tak apa, buat kebun jauh mana pun hello. Toki duduk mana tu? Dalam rok lagi, dah mati lagi. Tak apa nak balik ni. Len ni senang. Nampak tak? Pak telefon kali lagi. Dak jawab. Toki aku ni dak jawab. Dia sedar. Pendek umur yang nampak. Pergi tengok. Dak dang busung. Hak dulu, dang busung. Kadang-kadang sekerak dah ada makan rimah. Ada sungguh. Dah bergurau. Pak Taha tahu lah dulu. Mujur tinggal seorang dak tinggal sekerak Pak Taha dulu tu. Dekat-dekat ngadah dah. Nya tapo rimah lagi. Dah tapo lagi rimah ni. Itu nak cerita orang dulu. Toki saya tu dia cerita begitu. Basuh sabun tak usah basuh dah. Bau mayat ni tak kena sabun. Tak kena sabun. Nampak tu? Dia macam orang ngakak ketah kau walung. Mana walung? Walung ngakak ketah, bau ketah. Berapa hari tangan bau ni?
Ha. Sebab tu ngakak kita ni ngakak satu jangan ngakak kami. Ngakak kami awak dia nak pergi sembahyang Jumaat rohok. Dia lekat tangan. Banyak teruk lagi. Nak makan nasi tu, nak ubuh mulut tu bau banyak. Tapi dah biasa dah semua buat tak tahu. Pengak semua. Ni. Itu dia. Jadi nak mandi ni kalau hak yang lagu tu senang. Merata air je. Nampak tu? Semua kotoran ni kalau hak yang banyak biasa ni biasa orang buat. Habislah gigi beru. Tu lebay hidungnya korek habis tahi hidung. Padahal tak buang tahi hidung tak apa-apa. Tak ada jadi masalah tahi telinga tak buang tak apa-apa. Cuma kita buat celah-celah ni ya memang takut ada daki-daki yang boleh menghalang rata air. Cukup dah. Nampak tu? Cuma kita beraluh. Sebab tu kadang beraluh kita seorang-seorang mandi sampai sejam. Kawan ni mandi hok biasa-biasa tak sampai sejam. 10 minit je. 10 minit sejuk ketul dah. Kita bila dia mati padang muka mandi sikit sangat. 10 minit lama ni. Aku nak mandi sejam. Sejam mandi. Bayanglah. Jangan buat gitu. Orang tak ada perkara yang menghalang sampai berarti molek basuh daki-daki sunat gosok gigi sunatlah bersih-bersih tahi mata lah apa tu sunat. Nampak tak? Tapi jangan beraluh sangat. Ada setengah tu saya jumpa dia tu dah sentimeter dah. Slow. Laki ni bukan rapang. Kalau rapang berat lagi. Kalau rapang 2 kali ganda. Dia sentimeter dah dia slow. Dia mandi maya. Nak basuh sesekara baca doa sama ni tak ada tangan ni. Saya kata tak sudahlah. Banyak lah tu. Dia nak basuh muka. Mula-mula sekali nak ambil air semayang. Dia basuh. Nak cuci dulu. Cuci ada kaki. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Cuci sekali. Lepas tu kayak gini nak ambil air semayang. Baca doa pula. Lepas tu kayak gini nak perata ni. Baca doa. Nak cuci air bidara. Baca doa. Ni baca doa. Biarnya bacalah doa. Doa banyak doa. Tak apalah banyak doa. Tapi nyanyi kawan tu. Nampak tak? Itu dia. Jangan buat gitu saya mahu. Nyanyi kau orang. Nampak? Sudah. Sekejap dah lah. Baik. Kata dia. Daripada hilangkan najis pada badannya. Pernah kita semayang jenazah. Tengah semayang tu bau tahi. Dia tubik semula sebab dah pecek. Nampak? Tidak pecek molek perut tu. Dia tubik. Tak tahulah ada ke tak. Tapi kita kata, tak kali mau bau benda lain. Ayat tu lah nak buat mana. Dia bubuh ke kapur baruh. Dia bubuh ke air mawar banyak. Nak serabut baru. Bau juga. Kuat kawan tu lagi bau pada air mawar tu. Kena perhati molek tu mandi banyak. Saya pernah ni ngajar kitab Hidayatus Sabiyan. Ni kitab ni siapa kebak banyak mati. Malam ni siapa dia mati tak tahu. Long. Apa dia mati malam ni long? Tak tahu. Dia wasiat. Dia kata ustaz, kalau saya mati ustaz mandi kata dia ni tengah mayang, dia tengah baca mati. Esok kan mati. Esok kan bukan malang tu. Mati. Pergi mandi. Pergi mandi. Nampak tak? Jadi wasiat suruh mandilah kita. Piang wasiat apalah. Saya tak mandi tapi kalau orang wasiat saya pergi lah. Wasiat kata ustaz, kalau naknya ustaz ikut mandi. Kita pergi tak ada masalah. Nampak tak? Tapi kalau mana weh tak mandi lagi tak ada orang mandi, cari lah dulu. Nampak tu cari dah. Kecuali dia pergi minta kita ustaz pergi mandi tak ada orang mandi, kita pergi lah. Sebab saya tak mau kerja mandi banyak, tapi boleh buat mandi banyak. Macam jadi tek imam kau, saya tak mau kerja jadi tek imam. Tapi kalau orang suruh jadi tek imam, boleh. Kita kena bersedia. Nampak tu? Kita kena bersedia apa saja tu orang lelaki. Sedia. Biar boleh belaka.
Benda tu boleh, benda ni boleh. Jangan benda tu tak boleh. Tahlil pun tak boleh juga. Nak suruh ajak baca tahlil pun tak boleh juga tak imam weh. Rohok ni kita ni. Dia. Tak ada tak imam kau jawab dia. Menyasar kali. Ada setengah tu rumah saya. Tak pergi tahlil. Kapung tu kan. Nak marah doa dia pun tak je mari jenuk masjid surah ni. Mak suruh tahlil rumah dia. Pergi tahlil lah kira. Saya kata saya tak pergi mana ni, saya sibuk nak balik lalu dah. Sebut saya nak balik lalu dengan kata imam saya tak pergi kau. Orang tak pergi. Tak tahlil mana makan saja mereka orang. Bihun je. Makan bihun. Kita makan sajalah bihun, tak payah tahlil ni tak imam tak ada. Ustaz pun balik dah, tak imam pun tak ada. Kena buat gitu tak imam weh. Orang tak mari sejik ni, tak jenguk sejik ni dah segi tahlil. Baru tahu. Dia kata Allah, parok puak ni kata. Anggil tak pergi. Rumah duli apa? Pergi tak boleh pahala. Rumah Allah Ta'ala panggil 5 kali sehari. Mu tak mari sekali habuk. Ni boleh pahala. Mu tak mari rumah Allah Ta'ala panggil. Allahu Akbar. Tu bila habis kok teka-teka tak pergi. Nak pergi suruh, nak pergi rumah mu. Tak pergi kasar sangat berasa. Tak pergi rumah mu ni kasar sangat. Mu tak pergi rumah Allah Ta'ala. Mu tak berasa kasar dengan Allah Ta'ala. Bubuh itu sikit. Kena tegah lah. Nampak tu? Baik. Dan tiada wajib padanya niat. Tak wajib niatnya mandi banyak ni. Cucu je. Tak suruh bersih je. Dan sunat mengambil wuduk. Sunat mengambil wuduk baginya. Ambil wuduk. Biasa orang ambil wuduk. Banyak ni belum ada mandi. Lepas ada mandi pun boleh. Nampak? Sebelum ada mandi tu kita bersih-bersih dulu apa semua sekali. Belum ada mandi, ambil wuduk. Itu dia. Sunat je. Tak ambil wuduk, tak apa-apanya. Jangan orang mandi, Allah. Sudah-sudah tu Allah buat dayu. Apa? Tak imam. Dah ingat sikit nak ambil wuduk ke dia. Allah kena buka semula lah. Dah duduk dalam kain kapang dah. Nampak? Buka-buka semula, masuk bilik air semula. Ambil air semayang, lalak semula, boh atas kapang semula. Dah gitu tak imam weh? Tak wajib. Kenapa? Tak wajib. Sunat. Serta wajib niat padanya pada wuduk. Niat wuduk wajib. Kalau kita ambil air semayang ke dia, kena niat lah. Aku nak ambil air semayang ke atas mayat ini. Kita pun cucu muka dia. Ni. Dan memada orang yang mandiakan dia itu kanak-kanak. Boleh budak-budak mandi, maka tiada mumayyi sekalipun. Kanak-kanak yang maka tu bukan maka tu jika. Bukan maka tu jika. Jika tiada mumayyi sekalipun, budak kecil je mandi dia. Asalkan rata. Boleh. Itu dia. Budak kecil ni hadap mayit ni banyak gak benda boleh dalam syarat kita ni. Cuma dia tak boleh jadi imam je. Jadi imam ni kena mayit walaupun tak balik. Tak balik lagi. Boleh jadi imam kalau dia mayit. Tapi mani mayat dah kan tak bukan takat dak balik. Mayit pun dak. Boleh. Begitu juga sembelih. Sembelih hayang. Tak ada arah cari untuk lebar nak sembelih hayang tak ada. Kita ni menakut apa? Nampak tak? Hayang je takut nak sembelih. Cina sembelih hayang malam-malam ada. Cina tu tak ada orang kerja sembelih hayang, dia sembelih, buat dia sembelih. Baca apa? Bismillah itu macam lah kata dia. Baca bismillah itu macam lah. Makan hayang sedap tu, lemak-lemak. Tu kawan saya dia kata, dia bagi yang pengak kuasa bak halal ni, dia pergi tengok pak kilang ayam Cina. Tengok-tengok anak Cina sembelih. Anak Cina. Anak tokeh. Tanya, apa yang mu sembelih? Tak ada. Cuti. Bagla cuti. Bagla cuti. Bagla tu Islam. Cuti. Dah cuti, dah mu sembelih. Aku sembelih ke tidak ayam kat jalan ni. Orang nak minta ni. Dah mu baca apa? Bismillah itu macam. Boleh buat kira. Kape walaupun mayit tak boleh nak sembelih ayam. Budak kecil boleh sembelih. Walaupun tak mayit pun. Nampak? Anak kita tu main-main ayam. Main apa ayam ni? Dah apa tu? Meleh. Dia pun ambil pisau tahu kerak.
putus tekak-tekak. Boleh makan ke tak? Boleh makan ke tak? Lah saat ni baru royak tak berani nak cerita dah. Tak berani nak jawab dah. Boleh makan ke tak? Boleh ya. Tu kata kena belajar bab sembelih pun kena belajar, bab mandi mayat pun kena belajar. Ni kita buat tak tahu je, peluang banyak. Buatlah kursus sembelih, cari kambing yang lepas ekor situ. Hak mana ada biasa sembelih, mari kita sembelih. Saya tunjuklah, panggil saya ni. Tukang tunjuk ajar tak apalah, bolehlah slow-slow. Dan kita berilah petua-petua sembelih. Hak petua ni tak wajib, tak sunat. Tapi kita berilah petua. Nak suruh daging sedap lah, nak suruh begitu, nak suruh begini ni. Ni dia. Buatlah kursus mana MPKK mana? Tu suruh buat kursus tu. Buat kursus AIMIC tu banyak, peruntukan tu banyak. Banyak peruntukan. Dah kita tak cara, tak turun ke? Buat peruntukan. Beri orang tukang handle kursus tu 300 jam. Mana? Takkan tak boleh beri 300 jam. Boleh 3 jam jadi 900 balik aku. Itu dia. Dah sungguh kambing boleh sekor. Dapat ekor, 3 ekor untuk orang sejik makan. Sekor bawa balik berapti surah sejik pondok. Dah. Dah. Buat apa tukang? Piang. Buat kita kerja sikit. Kursus kerjasama apa ni masjid dan MPKK. MPJJ atau apa? JPKK. JPKK. Jadi peluang banyak. Lepas tu buat kursus jenazah. Senang je. Betul lah ada orang mati sungguh, kita buat kursus orang mati sungguh. Nampak tak? Boleh buat, bukan tak boleh buat. Tapi saja kita buat tak tahu buat makna. Buat makna. Benda itu tak payah belajar panjang. Kursus je boleh 3 jam. Padang lah. Kursus boleh 3 jam. Padang. Ni kalau kita belajar ni, tak jadi apa. Baik. Nah, deh. Dan orang gila dan kafir dan perempuan yang haid dan nifas dan jin dan tiada memadai memandi malaikat. Tu hak ni hak boleh belaka mandi ni. Sebab tak kena niat. Wajib niat tu ambil wuduk je. Wuduk sunat. Kalau tak ambil wuduk tak apa-apa. Memada orang mandi tu kanak-kanak. Maka jika tiada memayit sekalipun. Orang gila, orang kafir, orang perempuan sama puang lah. Nampak? Yang haid, dia dah nifas. Baru sudah beranak 4 hari. Ada orang mati, dia mandi. Mula-mula ada. Dengan darah-darah nipah. Tak apa, tak ada masalah. Dan jin boleh mandi juga. Tak ada orang panggil jin lah weh. Betul lah ada kampung tu. Tok Bomo, dia bela jin 14 ekor. Nampak tak? Panggil jin mandi. Dia pun panggil. 4 orang je aku nak kata dia. Mari 4 orang jin. Mandi. Dia celuk dalam kolah. Dia ambil mayat kau celuk dalam kolah perut kapang. Jadi ke tak? Jadi. Dah manusia tak mau mandi ingat. Nampak tu. Dan tiada memandi malaikat dah boleh lah. Bersalahan kafan dan tanang maka memada keduanya. Kapan dan tanang. Nampak tu? Kapan dan tanang ni mada. Malaikat tak apa buat. Tak ada orang buat malaikat tanang, malaikat kapan. Tidak. Daripada malaikat tadi. Nampak? Keduanya kafan dan tanang itu daripada malaikat. Dan jika ditanang mayat dahulu daripada memandiakan dia, maka wajib dibongkar akan dia. Ni kita masalah tanang. Habislah situlah. Wallahu a'lam.